Cubaan suara. Okey, boleh dengar suara Ustaz ya? Kalau boleh dengar, sila buat thumb up. Okey. Baiklah. Kita tengok apa tajuk kita nak belajar sekarang ni. Okay. Seperti di paparan skrin, cuba lihat ya. Lampu isyarat tu. Okey, apa tajuk kita? Apakah tajuk ni isim isyarat? Tapi kamu tahu tak apakah yang kita nak belajar tentang isim isyarat? Siapa tahu? Boleh bagi di ruangan komen ya. Apa maksud isim isyarat? Kamu dah belajar ya. Ini darjah 3, darjah 2 pun dah ada dah belajar kot. Okey, kalau gitu marilah kita teruskan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir li amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu marilah kita tengok video dulu. Okey. Okey. Selesai dan nanti Ustaz kongsikan video tu. Okey. Hari ni kita nak tengok asma' al-isyarah. Asma' al-isyarah ialah kata yang kita tunjukkan kepada sama ada tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Itu maksud isim al-isyarah. Asma'u al-isyarah. Baik. Asma' al-isyarah ialah kita yang macam Ustaz sebut tadi, kita gunakan perkataan yang khusus. Kalau kita kata ini, hadza. Kalau kita kata itu, zalika. Maksudnya dia jauh sedikit. Itu perkataan kita nak bezakan itu dan ini. Okey, tayyib. Asma' al-isyarah nastakhdimuha li ashkhas. Okey. Untuk yang pertama ni, kita tengok perkataan yang kita gunakan untuk individu. Li ashkhas. Untuk manusia lah yang berakal. Li asya'i, untuk benda. Itu beza dia. Okey, apa dia? Cuba lihat yang di paparan ni. Lil qarib. Lil qarib ni untuk yang dekat. Okey, apabila kita sebut yang dekat ataupun yang hampir, kita gunakan perkataan hadza rajulun. Okey, hadza rajulun. Hadza asubun. Dia boleh guna dua. Untuk individu ataupun benda. Okey? Ini apabila kita sebut dia mufrad. Bila dia satu. Dia masih lagi kalau kita kata, awak tengok dekat sini, kalau perkataan dia ni tidak ada tam marbutah, kita gunakan hadza. Begitu juga dengan rajulun. Kita guna hadza. Hadza rajulun. Hadza tilmizun. Hadhihi tilmizatun. Macam itulah contoh ya. Okey. Boleh Okey, seterusnya
Kita tengok pula slide yang seterusnya. Untuk yang perempuan. Hadhihi bintun. Wa hadhihi syam'atun. Lilin. Hadhihi syam'ah. Okey. Kalau kita tengok di paparan skrin sekarang ni. Okey, cuba lihat. Hadha ni tadi. Kita guna hadha untuk lelaki. Hadhihi kita guna untuk perempuan. Okey. Hadha dan hadhihi. Yang ni untuk P lah, perempuan. Okey. Seterusnya, apabila kita gunakan untuk dua bilangan dua. Contoh, dua orang lelaki, dua orang perempuan, dia akan tukarkan perkataan haza dengan hazi ini kepada hazani, hatani. Kita tengok contoh Ni dia. Hadani hatifan. Ini ialah dua handphone. Dua handphone ni kita guna hadani hatifan. Kalau kita kata dua buah beg, hadani haqibatani. Okey? Boleh faham tak? Kalau tak faham boleh tanya dalam ruangan chat. Okey, Ustaz akan terangkan satu persatu sehinggalah kamu faham. Ini untuk yang hampir saja dahulu. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada haula'i. Dia ada dia punya kaedah dia. Digunakan untuk seseorang dan bukan kepada benda. Haula'i kita guna untuk manusia. Contohnya kita kata tustakhdamu li ashkhasi wa laysa li asya'i. Okay? Kita gunakan untuk individu yang bernyawa dan tidak kepada perkara ataupun benda. Sebagai contoh, kita tengok haula'i haula'i ikhwani. Haula'i akhwati. Untuk lelaki perempuan kita guna yang ni. Tetapi kalau kita kata guna yang untuk benda, dia jadi macam ni. Kita guna hadhihi untuk jamak. Okey, untuk perkataan yang banyak. 1, 2, 3. Maknanya kalau yang pertama, yang kedua, kita guna kaedah yang sama. Apa dia? Awak tengok dekat paparan skrin. Okey, sekejap Okey, untuk paparan skrin ni cuba tengok betul-betul. Bila jamak yang banyak ni, kita guna hazi. Sebab pokok ni memang dia bernyawa tapi bernyawa tidak seperti mana kita bernyawa sekarang ni. Contoh kalau pokok ni berselawat berzikir, dia sentiasa berzikir, dia tidak berzikir macam mana kita berzikir. Contoh contoh Ustaz tengok Ustaz buat kat sini. Ada dengan hadi. Haza dengan hadi. Ini untuk satu orang. Okey, yang ini untuk satu. Kita gunakan untuk satu orang. Untuk dua orang atau dua benda, kita guna hadzan. Hadzani, hatan. Okey, kita gunakan hadzani, hatan. Tetapi untuk ramai kita guna haula'i. Haula'i ni hanya untuk manusia. Macam tu.
Okey. Dia flow dia macam tu. Hadza, hadzani, haula'i. Okey, begitu juga dengan yang sebelah dia. Hadhihi, hatani, haula'i. Tetapi kalau untuk yang tidak bernyawa, contoh pen, okey. Hadza qalamun. Macam ni. Hadza qalamun. Okey. Hadza qalamun. Lepas tu bila dua, hadani qalamani. Macam tu. Hadza qalamani. Tetapi kalau banyak kita guna hadhihi. Dia tak boleh guna haula'i. Yang ni. Yang ni tak boleh. Ini kalau kita guna haula'i haula'i aqlam, mereka itu ialah pen. Tak betul. Kalau kita kata hadhihi aqlam, contoh, dengan ustaz ni ada 2 batang pen saja. Manakala ada 3 batang pen, hadhihi aqlamun. Manakala ada 3 batang pen. Okey, dekat tangan ustaz ni. Kalau ada 3, kita akan sebut dia sebagai hadhihi aqlamun. Begitu juga dengan pokok. Hadhihi syajaratun. Itu ikut kaedah dia. Contoh ustaz buat yang lain pula. Yang ni syajar asjarun. Okey, asal dia hadhihi syajaratun. Pokok. Ini ialah sebatang pokok. Okey. Syajaratun. Hadhihi syajarah. Ini ialah sebatang pokok. Kalau 2 batang pokok, tambah alif nun. Okey, tambah alif nun. Jadi kita akan baca hatani syajaratan. Hatani syajaratan. Okey. Syajaratan. Tapi bila kita sebut banyak, hadhihi syajarah, hadhihi ashjarun. Itu dia punya beza dia. Okey? Boleh ya? Siapa yang rasa-rasa tak clear lagi yang ni? Saya tengok ada berapa ramai datang ni? Dah ada 13 orang. Alhamdulillah Dulu kelas petang ni ada dalam 5 orang, 7 orang. Hari ni dah ada 13 orang. Alhamdulillah, perkembangan yang baik ya. Okey, yang ini li ghairil aqil. Ingat yang ini li ghairil aqil, yang tidak berakal. Ini kalau kita kata pen memang tak berakal lah. Kita tuju kepada benda. Okey? Ada apa-apa persoalan? Siapa nak tanya? Ada? Ada yang tanya macam pagi tadi, Ustaz, kita buat kuis bila Ustaz? Kita buat kuis selepas Hari Raya Haji. Kelas kita ada sekali lagi minggu depan. Minggu Hari Raya Haji tu, kita cuti seminggu. Okey? Minggu tu. Kita sebut dia Pak Zorok.
kita belajar tentang bab masa, betul? Ingat lagi bab masa? Tolong study yang itu. Lepas tu minggu ni yang isim isyarat. Minggu depan haraf jar ataupun zorof kalau sempat. Ataupun zorof tu pada minggu yang akan datang. Minggu yang selepas Raya Haji baru kita buat quiz untuk yang Jun, Julai dan Ogos. Dan bulan 9 kita akan fokus pada kertas soalan 2018 dan 2019. Okey? Dan Ustaz doakan moga-moga yang hadir kelas Ustaz semuanya lulus cemerlang. Insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok pada ni latihan ni. Cuba tengok betul-betul. Yang mula-mula hazihi. Hazihi kutubun. Nampak tak? Yang ini kita gunakan hazihi kutubun. Tetapi yang sebelah dia hazihi miklamatun. Okey. Ustaz, apa beza yang ini tak berakal juga? Tetapi kita gunakan hazihi miklamatun. Okey. Apa dia jawapan dia? Jawapan dia ialah tertakluk kepada jamak. Dia jamak dia macam ni aja dia jamak. Jamak. Jamak ni terbahagi pada 3. Yang ini jamak muannas salim. Itu masuk bab lain. Bab jamak tu nanti kita kalau sempat Ustaz tengoklah tajuk tu untuk bulan 8 kot. Okey, sebab jamak ni kena tengok betul-betul Yang ini dia ada 3. Jamak ni yang pertama waw nun. Ini kita panggil jamak muzakkar salim. Yang kedua kita gunakan jamak ada alif ta. Ni yang pada ni. Ini jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Satu lagi jamak taksir. Yang ni dia. Ini kita gunakan pada benda kita sebut hazihi kutubun. Hazihi miklamatun. Okey, jadi macam ni. Okey, sekarang siapa nak cuba jawab yang ni soalan yang ada dekat depan. Yang pertama, apa jawapan dia? Imla al-faraghat bi asma' al-isyarah lil qarib. Okey. Isikan tempat kosong dengan kata tunjuk yang betul. Yang mana satu agak-agak? Nombor 1, 2, 3 dan 4 sampai 8. Awak nak letak hazah ke hazihi? Atani ataupun hazani. Boleh letak. Siapa nak jawab? Ada siapa nak cuba? Kita ada ramai ni. Okey, Abdul Muhammad, Arisa, Fatihi Hadif, Izdanish, Mikael, Nurdamia Batrisha, Rashika Izrana, Nabiha. Okey. Siapa nak jawab? Yang mula-mula nombor 1. Okey, kalau gitu Ustaz terus boleh jawapan lah. Sebab Ustaz tengok dah pukul 4 suku kan, takut tak sempat lagi. Okey, yang pertama. Ini dia. Hadhihi. Hadhihi mistaratun. Mistaratun. Apa dia mistaratun? Siapa tahu? Hadhihi mistaratun. Mistaratun ialah pembaris. Okey, hazihi mistaratun. Nombor 2. Hatani qalansuwatani. Okey. Hazihi qalansuwatani. Ini ialah dua apa? Dua songkok. Qalansuwatun, qalansuwatani, qalansuwatun. Okey. Terusnya nombor 3. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Okey. Yang mukminatun, apa jawapan dia?
mu'minatun. Apa jawapan dia? Ada yang nak beri jawapan? Hazihi. Okey. Betul ke hazihi? Okey, mukminatun ni ialah orang perempuan Islam. Jadi kita sebut haulai. Ya, dan ada bertisya. Betul. Tanya. Haulai. Kita kena letak haulai. Okey, yang nombor 5. Siapa nak jawab? Adisa Natasha. Ada? Nak jawab? Cuba. Miqasu. Hadha ke hadhi? Okey, apa jawapannya? Hadha. Hadha miqasul. Okay, terima kasih Siti Nabiha. Okey, yang keenam. Okey. Yang ini tulab jamak kepada pelajar-pelajar lelaki. So kita kena jawab haula'i. Okey? Haula'i. Tu dia. Begitu juga dengan sirrul walani. Kita guna apa dia? Hadzani. Hadzani sirrul walani. Dua helai seluar. Tapi yang hatifun ni, awatifun ni, kita guna hadhihi. Hadhihi awatifun. Kenapa kita guna hadhihi awatifun? Kita guna hadhihi awatifun sebab yang pertama, kalau kita kata hatifun, sebuah telefon. Hatifun. Kita guna hadha. Okey? Kalau kita dua buah telefon, kita guna hadha, hadhani, hatifani. Macam ni cara dia. Hatifani. Tapi kalau banyak, hadhihi hawatifun. Dia tidak menyawa. Takkan kita nak kata mereka itu telefon. Takkan dia orang hidup pula. Kita tak sebut haulai. Bahkan kita sebut hadhihi hawatifun. Itu dia jawapan dia. Okey, boleh ya? Ada apa-apa soalan? Dah faham dah tentang isim isyarat lil qarib. Lil qarib, lil ba'id. Lil qarib, lil ba'id. Ba'id itu jauh. Okey, sekarang kita habis dah tajuk untuk yang dekat. Kita masuk tajuk lain, tajuk yang baru, lil ba'id. Okey, lil ba'id adalah maksudnya untuk yang jauh. Okey. Teori dia sama sahaja dengan lil qarib. Kalau kita kata ulaika tadi, kita gunakan yang kalau banyak pun kita guna juga sama ada tilka atau hadza. Tadi zalika. Kita tengok apa dia punya contoh dia. Ini dia. Zalika rajulu fil mat'ami. Yang ni yang Ustaz cakap tadi. Siapa tahu kita nak baca zalika rajulu fil mat'am. Kita nak baca baris apa kat sini? Siapa tahu? Ni. Yang belakang ni. Kita nak baca dengan baris apa? Baris atas, baris bawah atau baris depan? Ni. Kita nak baca baris apa? Fil mat'ama, fil mat'ami, fil mat'amu. Kita nak baca baris apa? Siapa tahu? Tajuk yang ni lah Ustaz nak sentuh pada minggu hadapan. Mudah-mudahan apabila kita masuk tajuk yang ini, so kita boleh compare kan
untuk kita menjawab kertas bahasa Arab bahagian B untuk susun ayat. Yang ini penting. Sebab Ustaz memang nak menjuruskan kepada kefahaman dan mudah menjawab periksa. Nanti kalau tak faham, nak jawab periksa pun susah. Okey, jawapan dia fil mat'ami. Ni, jawapan dia ialah fil mat'ami. Baca dengan bahagian bawah. Sebab ada ni. Dia nama dia ialah huruf ja. Huruf harful jar. Harful jar. Okey, harful jar ni dia ada beberapa huruf lagi. Ni dah jadi macam huruf nun juga Okey. Jadi zalika rajulu fil mat'am. Okey? Tilka sayyidatu allati tuha. Okey. Itulah perempuan yang baru datang daripada temuduga. Allati tuha, yang menerimanya. Ini dia. Tilka sayyidatu allati tuha. Okey. Maksudnya sini dia punya perbezaan dia kat depan ni. Yang tadi kita guna zalika. Okey. Itu. Maksudnya kalau kita kata jauh ni, di luar daripada rumah kita. Di luar daripada rumah. Bukanlah kata duduk jauh sampai ke bandar, tapi kita nampak tapi dia jauh sikit. Macam depan rumah kita ada rumah. Ada rumah depan. Okey, jadi kita sebut al-baitu. Okey, contoh zalika baitun. Zalika baitun baitu sahibi. Zalika baitun baitu sahibi. Rumah tu ialah rumah kawan saya. Zalika baitun baitu sahibi. Rumah tu, mana rumah tu? Rumah tu rumah kawan saya. Zalika baitun baitu sahibi. Itu cara dia. Okey? Itu zalika. Tapi kalau dia tilka, kita buat contoh lain. Tilka sayyara. Kereta itu. Contoh kita duduk rumah apa? Kita duduk rumah bertingkat-tingkat. Contoh rumah bangsa ke, apartmen ke. Kita tengok kereta kat bawah tu. Kita tunjuk kat kawan kita. Tilka sayyaratu abi. Tilka sayyara macam ni. Kereta itu tilka sayyaratu abi. Okey. Tilka sayyaratu ada koma sini. Tilka sayyaratu abi. Okey. Macam tu. Sayyaratu abi. Kereta tu kereta ayah saya. Macam itulah contoh dia. Okey. Okay, seterusnya ulaika. Ini kita guna ulaika ini untuk ramai. Terutamanya untuk manusia. Ulaika la'ibuna muhtarifun. Itu adalah pemain-pemain yang masyhur, yang popular. Cuba kita duduk makan kat kedai makan ataupun kita pergi kat shopping mall, kita nampak ada beberapa orang ada beberapa orang lelaki, 4-5 orang, dia pakai baju yang sama, baju sukan ataupun baju bola sepak, pemain bola sepak negara. Kita tengok. Ulaika la'ibun muhtarifun. Itulah pemain-pemain yang popular. Contoh. Okey? Okey.
Untuk lelaki, untuk perempuan pun sama juga. Kita guna ulaika. Okey? Kita masuk dah yang ini pula. Khulasah. Okey, khulasah dia. Khulasah dia kat sini. Okey, cuba tengok betul-betul. Dalam isim isyarat, okey, dia ada 6. Sebenarnya isim isyarat ni dia ada 6. Ini ada 6, itu pun ada 6. Pertama dia hazah, hadhihi, hadzani, hatani. Kemudian haulai. Okey? Ini untuk ini. Yang kita sebut ini. Okey? Yang kita sebut ini dia sepatutnya ada 6. Tapi yang ni dia yang sama dia jadikan satu saja. Lepas tu bila kita sebut hadza, hadzani, hadhihi, haulai. Kemudian hadhihi, hatani, haulai. Itu untuk ini sahaja. Dia ada 6. Okey, yang ini pun ada 6. Yang bawah ni pun ada 6 juga. Contoh ini itu. Okey, ni itu. Okey, itu. Zalika, zanika, tilka, tanika. Kemudian ulaika. Okey? Yang ini yang Ustaz sebut tadi. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai, haulai. Okey. Cuba kita tengok lagi ya. Contoh yang tadi. Yang ini. Yang ini tak ada contoh pula yang untuk perempuan. Okey, contoh. Kamu cuba lihat ulaika. Okey, untuk perkataan ulaika, untuk muslimuna. Okey. Ulaika muslimun. Okey, ulaika muslimun. Mereka itu orang-orang Islam lelaki. Satu. Ini jamak muzakkar salim. Untuk jamak muzakkar salim ni jamak untuk ramai lelaki. Okey, untuk ramai lelaki. Dia padam habis ni. Okey, dia jamak untuk lelaki. Jamak lelaki. Tapi kalau untuk yang perempuan, ulaika muslimatun. Kita guna yang sama juga. Ulaika. Muslimatun. Ini jamak juga. Tapi ramainya untuk perempuan sahaja. Begitu. Okey? Begitu cara dia. Sebab dia ada alif ta, yang ini ada waw nun. Untuk yang satu lagi, kita guna juga ulaika. Untuk ramai. Orang Islam dan orang Islam lelaki dengan perempuan. Kita panggil ulaika muslimin. Contoh. Kalau kita pergi dengar ceramah ataupun ada forum perdana, ada jamak untuk lelaki dan perempuan. Ini kita cantumkan sekali. Ini jamak taksir namanya. Ini yang Ustaz sebut tadi. Untuk jamak taksir, untuk yang berakal kita gunakan ulaika. Kalau tidak, banyak contoh kita sebut khawatif tadi.
Kita katalah telefon yang banyak-banyak tu, telefon yang kena rampas. Contohlah kalau kita di asrama ke, okey. Kita sebut tilka hawatif at-tulabah. Jadi macam tu contoh. Okey. Okey, kita pergi pada latihan. Ni dia. Ni latihan. Okey. Yang sebelah ni kita nak sebut apa? Siapa tahu? Yang ini. Siapa tahu yang ni? Apa jawapan dia? Ini lil qarib. Ada satu lagi. Lil apa tadi? Untuk yang dekat. Satu lagi untuk yang jauh. Apakah perkataan yang untuk jauh? Siapa tahu? Lil ba'id. Bagus. Tahniah. Tahniah. Betul. Okey, yang ini kita nak sebut apa? Jawapan dah ada, dia bagi. Ini al-muzakkar. Bila ada lelaki, ada yang gegel. Yang perempuan. Apa dia yang perempuan nak tulis kat sini? Siapa boleh beritahu? Ada. Noda punya. Siti Nabihah. Ada. Apa nak jawab? Okey. Mu'annas. Ya. Noda punya. Mu'annas. Okey. Kalau itu mu'annas, sebelah dia kita letak muzakkar. Okey. Nombor satu apa jawapan dia? Nombor satu yang belah ni. Belah kanan Ustaz. Haza. Betul tak? Ya, betul haza. Okey, yang ketiga, yang kedua dah ada. Hazani. Yang ketiga, apa dia? Haula. Haula. Okey, boleh? Seterusnya, al-mu'annas. Kemudian hadhihi. Okey, yang kedua. Apa dia yang kedua? Hatani. Ini yang Ustaz cakap ada 6 tadi. Hadha, hadhihi, hadhani, hatani, haulai. Dia ada 6. Lil qarib. Lil ba'id. Okey, kita tengok lil ba'id. Okey, zalika. Nombor 2 apa? Siapa tahu nombor 2? Nombor 2. Siapa nak jawab? Sila. Siti Nabihah, tilka. Okey, tengok. Betul tak tilka? Tak keluar Ya. Zanika. Yang sebelah muannas tu baru dia keluar tilka. Tilka, tanika, ulaika. Macam tu. Itu cara dia. Lil qarib, lil ba'id. Ada 6. Apa dia? Hadha, hadhani, haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Okey, lil ba'id, zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Itulah yang Ustaz kata ada 6 dan 6. Itu saja. Okey. Jadi yang ni kena ingat. Bila Ustaz kata tadi, bila banyak perkataan tu kalau macam telefon ataupun buku, kutubun, kita gunakan hadhihi kutubun. Okey, perkataan tu. Okey, seterusnya ini yang kita dah belajar nanti minggu lepas. Okey, yang tentang hu, ha, huma, hum, ha, huma,
Kunna, ini yang kita dah belajar itu. Ini yang kita belajar bab masa itu. Okey, aqrabu, daqaiq, aqrabu, sawani, aqrabu sa'ah. Ini antara buku-buku yang Ustaz dah tulis. Okey, Ustaz memang rujuk pada buku Ustaz lah. Okey. Balik pada yang tadi, nanti balik rumah. Memang dah duduk kat rumah pun. Cuba tengok balik nota ni. Siapa yang tak ada dalam grup bahasa Arab Ustaz? Kalau tak ada dalam grup bahasa Arab Ustaz, nanti cuba hubungi dengan admin, minta tolong masukkan nama dalam grup bahasa Arab. Supaya senang nanti boleh dapat nota ni. Okey. Nota ni boleh buat sebagai kamu punya bahan tambahan untuk kita periksa di hari IPKK nanti. Okey, jadi apa-apa persoalan? Siapa yang nak bertanya? Ada tak soalan lain nak bertanya? Kalau ada tak nak tanya yang ini ke Ustaz? Sebab pagi tadi ada pelajar tanya, Ustaz macam mana kita nak bezakan dekat dengan jauh? Siapa tahu? Nak bezakan dekat dengan jauh. Beza dekat dengan jauh, kita gunakan yang ini. Kalau perkataan tu dia mulakan dengan yang atas ni, confirm dia dekat. Kalau mulakan dengan yang bawah, confirm jauh. Itu saja. Okey. Jadi untuk lil qarib, hadha, hadihi. Hadani, hatani. Haulai. Kalau untuk yang jauh, zalika, tilka, ulaika, zalika, tanika. Jadi itu dia punya kesimpulan untuk tajuk kita isim al-isyarat pada hari ini. Okey. Ustaz tak puas hati kalau kamu tak tanya ni. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Cuba tanya sikit. Ada Ustaz macam mana nak bezakan antara lelaki ke perempuan ke? Kenapa yang tadi, yang hawatif tadi tak ada tamar butah tapi guna juga hadhi. Okey, dia perkataan muannas li ghairil aqil di dalam jamak taksir. Sebab itu kita gunakan hadhihi kutubun. Contoh. Perkataan kutubun. Perkataan ni sendiri dah muannas. Sebab tu kita guna hadhi. Okey? Aqlamun, pen, ashjarun. Okey? Ashjarun pokok. Ni dia. Semua kita guna hadhi. Hawatifun. Yang telefon tadi. Hawatifun. Dia tak ada pun tamar butah. Tapi still kita guna hadhi. Kita guna hadhi. Hadhihi kutubun. Hadhihi aqlamun. Hadhihi ashjarun. Hadhihi hawatifun. Inilah dalam bab muannas ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada perempuan, kita gunakan pada jamak taksir. Okey? Boleh? Siapa ada apa soalan lagi nak tanya? Ni tak ada tamar butah pun. Asjarum pun tak ada tamar butah. Hawatifun pun tak ada. Tapi dia muannas li ghairil aqil. Itu maksudnya. Itu kita gunakan hadhi. Okey? Ada siapa lagi nak tanya soalan? Yang ini penting ya. Ketika nak bina ayat, cukup dah dua perkataan. Hadhihi kutubun. Ini ialah buku-buku. Hadhihi aqlamun. Ini ialah beberapa batang pen. Hadhihi ashjarun. Ini beberapa batang pokok. Hadhihi hawatifun. Ini ialah telefon. Okey? Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam grup. Dan video tadi,
Ustaz akan masukkan dalam grup, boleh tengok dalam grup.